Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang hadir pada petang ni, taklimat untuk penempatan calon dan juga makmal yang digunakan untuk ujian amali SPM. Pada tahun ni, peperiksaan ataupun ujian amali sains akan diadakan. Jadi peperiksaan ataupun ujian amali sains ini pada tahun terakhir diadakan pada tahun 1999. Saya SPM saya 1997. Sempat lagi jadi 99 itu adalah merupakan peperiksaan amali SPM yang terakhir. Jadi pada tahun ni diadakan semula pada tahun 2014. Sebenarnya ujian amali SPM ni dia nak buat, tapi pada tahun 2016 keluar surat keliling kisah dibatalkan. Jadi insyaAllah petang ni saya akan brief sikit beberapa perkara penting perjalanan bagaimana ujian amali sains akan diadakan. Okey. Pertama, apabila sekolah itu menawarkan mata pelajaran fizik, kimia ataupun biologi, dan satu lagi adalah sains tambahan. Ujian amali sains wajib dijalankan melalui tahun 2021. Jadi nanti ada beberapa soalan yang mengatakan, cikgu hal ni tahun ni banyak cuti, banyak PDPR, murid pun tak masuk lagi sekolah. Adakah peperiksaan ataupun ujian amali sains ini diteruskan? Selagi tidak ada SPI, surat berkeliling ikhtisas mengatakan ujian amali ini dibatalkan, maka kita akan terus berpegang teguh pada SPI yang dikeluarkan pada tahun 2020. Jadi pengetua memastikan makmal sains dalam keadaan kondusif. Ada beberapa masalah di sini. Pada sekolah sains memang tidak ada masalah. Sebenarnya untuk makmal sains ini, dia ada kategori A, B dan C. D pun ada. Tapi untuk pengetahuan cikgu-cikgu di luar sana, untuk C pun, kalau makmal tu tidak boleh berfungsi, contohnya dekat meja tu soket rosak, wajib juga dijalankan. Jadi mungkin cikgu-cikgu boleh cari penyelian sains akan cari bilik yang tertentu, memastikan ujian amali sains ini akan terus dijalankan. Jadi dia memang wajib selagi tidak ada surat berkeliling ikhtisas yang terbaru. Jadi sekolah kita semua ambil sains tulis, wajib ambil amali sains ini. Jadi pada tahun 2020, ini tahun 2020, jadi keluar surat berkeliling ikhtisas. Yang ini saya cakap tadi. Pada tahun tarikh 20 November. 20 mengatakan bahawa sekiranya murid itu mengambil mata pelajaran fizik, kimia dan biologi, ujian amali ini wajib diambil. Yang join tu Cik Fauzi, boleh pin gambar saya, buat full screen. Terima kasih Cik Fauzi. Cik Fauzi kat mana tu? Macam buat scene ke tu? Dewan Arena ke tu? Jadi ada beberapa masalah kat sini, bukan masalah pertanyaan. Adakah PK wajib dijalankan pada mulai tahun 2021? PK telah terbatal. Tidak perlu buat penilaian kerja amali melalui tahun ini. Dan kertas 3 juga tidak ada kerana kertas 3 akan diganti dengan amali sains. Jadi mood peperiksaan merupakan ujian amali berpusat. Cik Fauzi Mazlan tu dekat mana tu? Dekat Dewan Arena ke tu? Untuk kertas 3 tahun ni, pertama dia merupakan ujian amali. Yang kedua dia merupakan soalan subjektif berstruktur.
Okey, dia tidak ada soalan objektif di mana pada peringkat awalnya fizik, kimia, biologi ini, kertas ujian amali ini diadakan secara berasingan. Maksudnya, Anak Ayub, buat sin ke tu? Maksudnya, fizik 1 jam 30 minit, belajar pergi makmal fizik. Kimia 1 jam 30 minit, pergi ke makmal kimia. Biologi 1 jam 30 minit, pergi ke makmal kimia. Macam tahun 1999, saya rasa itu tahun terakhir kita buat ujian amali SPM. Tetapi SPI bertarikh 20 November 2021, 3 subjek ini kita combine. Kita combine dan membawa markah setiap, maksudnya pelajar tu dia jawab 3 subjek, satu subjek membawa markah 15 markah. Okey. Jadi kalau untuk konstruk ujian amali ini dia merupakan kemahiran proses sains. Jadi proses sains tu sebab banyak rungutan daripada matrikulasi universiti bahawa murid-murid daripada sains tulen ini tidak ada kemahiran proses sains. Dia nak handle contohnya beaker pun tak tahu, nak ambil bacaan volume pun tak tahu, nak ambil sambung emitter pun tak tahu. Jadi kemahiran proses sains ni sangat lemah. Jadi itulah dia itulah KPM nak sangat mengadakan ujian amali sains. Okey. Sebenarnya kalau dekat luar tu dia ada murid yang ambil 2 subjek saja. Okey, 2 subjek saja. Contohnya dia ambil fizik, dia ambil kimia. Jadi dia tak ambil biologi. Maka dekat situ, okey, yang baru masuk tu boleh pin gambar saya pin gambar saya. Saya tak share skrin Cikgu share, cikgu pin gambar saya. Okey, tapi murid di Sesta ambil 3, fizik, kimia dan biologi, maka ujiannya adalah 2 jam 15 minit. Di mana kalau murid itu masuk ke makmal peperiksaan, dia nak jawab mana? Fizik ke, kimia ke, bio? Terpulanglah kepada dia. Kita tidak ada klausa atau pengata, awak kena jawab fizik dulu. Tak. Terpulanglah kepada murid tu dalam masa 2 jam 15 minit. Dalam situ ada 3 soalan struktur. Pilihlah mana-mana nak jawab dalam masa 2 jam 15 minit. Okey, boleh Jadi, bila cikgu, okey, ada beberapa, nanti saya akan uraikan bagaimana cikgu bulan 10 kita nak habiskan PCG. Mana sempat cikgu? Kan? Nanti beberapa tu saya akan terangkan. Okey, kemudian ada 12 konstruk. Konstruk ni kalau awak biasanya murid pula lah, cikgu. Konstruk ni cikgu kalau untuk test 3 adalah kemahiran proses sains. Saya dah ulang balik, banyak rungutan daripada pensyarah mengatakan murid-murid daripada sains tulen ini tidak ada kemahiran proses sains. Contohnya nak sambung emitter. Nak sambung emitter ni tak tahu. Selari ke bersiri? Tak tahu. Nak sambung voltmeter bersiri ke selari? Nak baca voltmeter pun tak tahu cikgu. Jadi bukan sambungan. Jadi campurlah mol larutan tu memanglah cikgu. Saya dulu masa ujian amali tu saya tengok dia warna merah, saya warna biru. Confuse saya. Jadi tak apalah, redha je lah mana yang ada. Okey. Jadi dia buat balik. Tengoklah kita adakah dia batalkan, kena tunggu SPI. Okay. Last SPI adalah pada tarikh 20 November 2020. Okey. Murid Sesta dia ambil fizik. Okey, dia ambil fizik. Dia ambil kimia dan dia ambil bio. Okey, maka di sini 3 soalan, murid di Sesta wajib jawab 3 soalan, masa diberi adalah 2 jam 15 minit. 2 jam 15 minit tu, adakah dalam tu terus jawab? Adakah tengok radas? Okey, 2 jam 15 minit ini, murid tu dalam masa 2 jam 15 minit, dalam semakan radas termasuklah dalam tu. Nanti saya akan serangkan. Okey, contoh nanti macam mana prosedur dia, murid tu terus jawab. Jadi terpulanglah kepada dia nak buat semakan radas tu 5 minit. Kalau ada 3 soalan, 1 soalan fizik, kimia, biologi, kat situ ada 15 minit. Kalau budak pandai tu tengok 5 minit dah boleh habis. Okey, pulanglah kepada dia.
Okey, yang ini kalau ini cadangan, maksudnya 40 minit tidak ada. Maksudnya 2 jam 15 minit, pelajar itu akan semak radas, jawab tiga-tiga soalan itu. Tidak ada istilah fizik 40 minit, stop. Tak ada. Kimia 40 minit, stop. Tidak ada. 2 jam 15 minit, time frame yang dia bagi, jawab semua. Okey, kalau contohnya soalan fizik ni senang, dia jawab 30 minit, terpulanglah pada dia. Okey, dia dalam masa 2 jam 5 minit kena habiskan 3 subjek ni, fizik, kimia dan biologi. Okey? Okey, saya akan ceritakan beberapa, ini dia punya flow dia cikgu ya. Mula-mula murid akan lapor diri. Okey, lapor diri di mana cikgu? Ataupun kakak-kakak, adik-adik semua, ada kakak, adik-adik kan. Saya pun tak tahu nak sebut apa. Nak sebut awak tak boleh. Kalau kat kelas boleh kita sebut awak kan. Okey. Untuk melapor diri, okey ya. Kita tengok jadual dulu. Mana jadual ya? Okey. 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 Kita ada 3 sidang cikgu. Nanti saya akan terangkan. Okey. Maksudnya di sini, untuk lapor diri, bilik atau makmal yang digunakan adalah makmal sains 3, makmal sains 4 dan juga biologi 2. Maksudnya dekat sini ada 3 sidang, budak sesta ni ramai. Jadi kena buat 3 sidang. Cikgu Halmi, kalau kita guna banyak, nanti saya akan cerita banyak pertanyaan. Jadi maksudnya sidang 1, okey, contohnya sini sidang 1, murid akan pergi ke makmal sains 3, 4 dan 5 ini pada pukul 7.30 sampai 7.45. Okey, jadi lapor diri ini ada pengawas. Pengawas daripada luar. Okey, pengawas daripada luar, dia akan datang awal lah. Jadi murid ni akan 7.30, dia akan masuk bilik ni untuk pengawas ini ataupun peperiksaan amali dipanggil PA. PA ni adalah peperiksaan pengawas amali. Okey. Ini daripada lantikan daripada JPN. Sebab itu Rozaini ni dia pening nak buat lantikan daripada luar, banyak petugas. Jadi murid ni akan masuk pada 7.45. 7.45 murid ni akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak kepada ke makmal ni kita ada 3. Okey, kita akan guna makmal kimia 1, kimia 2 dan juga biologi 1. 3 makmal ni. Jadi contohnya kimia contoh ya. Okey, makmal sains 3 tu dia lapor diri pada 7.30 sampai 7.45. 7.45 murid yang contohlah makmal sains 3 nanti akan pergi kepada makmal kimia 1. Contoh. Nanti kita akan buat dia punya flow dia secara lebih detailnya secara umum dulu. Okey, contohnya makmal biologi 2, okey, ataupun makmal sains 4 ni, ini bilik lapor diri, dia akan pergi pada 7.45, murid ini akan pergi kepada makmal kimia 2. Jadi biologi 2, dia akan pergi kepada makmal biologi 1. Itu contoh. Jadi pukul 8 tu, okey, pengawas siapa nak jaga ni? Okey, yang jaga ni adalah pengawas amali daripada sekolah luar. Satu makmal 2 orang. Okey, dia kata murid semua boleh menjawab sekarang. Pukul 8 tu boleh menjawab sekarang. Tidak ada nak tengok baradas tak, pulanglah pada murid tu sampai 2 jam 15 minit. Jadi pukul 10 suku, murid yang habis tu kena pergi kepada bilik kuarantin ataupun kita guna dewan. Yang semua ni semua ada petugas-petugas daripada luar. Okey, habis pukul 10, kemudian ada sidang kedua pula cikgu. Sama juga proses dia. Jadi 10 suku, kalau cikgu tengok kat sini 10 suku, sampai 10.30 dia pergi lapor diri. Pukul 11, mula 1 suku tamat pergi kepada bilik kuarantin sampai pukul 2. Okey, kemudian sidang 3 sebab murid kita ramai, 138 orang. Okey, jadi kita kena buat 3 sidang. Cikgu Halmi, kenapa tak buat 6 makmal cikgu? Kan senang habis. Pertama, dia melibatkan petugas-petugas daripada PPD. 1 makmal 2 orang, petugas luar. Dia melibatkan ketua pengawas amali, seorang. Dia melibatkan macam-macam cikgu radas. Okey, jadi pukul 1 suku, pada pukul ini lapor diri, pukul 2 dia masuk, terus ujian, 4 suku habis. Jadi pukul 2 ni, sidang 1 dan sidang
2 ni dia boleh. Bila sidang 3 masuk, sidang 1 dan sidang 2 boleh pergi beredar. Dia tak nak murid tu tahu, bagi hints apa soalan-soalan yang keluar. Okey, itulah gambaran ya. Okey. Okey, makmal peperiksaan, saya cakap tadi ya. Jadi makmal peperiksaan kita guna 3. Okey. Jadi di sini cikgu, kita akan menggunakan kimia 1, kimia 2, biologi 1. Cikgu Halmi kenapa tak guna makmal fizik? Mentang-mentang Cikgu Halmi fizik, tak payah guna makmal fizik. Tak. Dia mesti dalam table tu, meja tu, dia ada sinki. Makmal fizik biasanya sinki itu tepi tingkap. Tak boleh. Jadi dia mesti satu meja tu kena ada sinki. Jelas ya? Okey, boleh Mio? Kita banyak guna makmal sains ataupun gambar ni. Kita guna sebab dia nak ada sinki. Okey. Kemudian, apabila murid tu masuk, PMP ni apa? PMP ini adalah penyelia mata pelajaran. Jadi kat sini kita ada 3 subjek. Ketua panitia dilantik sebagai penyelia mata pelajaran. Di mana kalau di sini tadi ada 3 sidang, mana ya? Saya padang dia. Kalau sidang 1, contohnya fizik, Cikgu Rizul. Kimia, Cikgu Mazlina. Biologi, Cikgu Aisyah. Kena buat, ada panggil sebagai amali kawalan. Jadi bilik persediaan tu kena buat. Maksudnya sidang 1 kena buat masa ujian bermula, di sini kena buat ujian kawalan. Ujian kawalan. Maksudnya kat sini, data yang murid dapat itu dia tally dengan apa yang apparatus yang kita ada. Sebab kadang-kadang apparatus tu tak sama dengan sekolah lain-lain. Jadi kena buat. Jadi kalau 3 sidang, PNP, penyelia mata pelajaran ini, ketua panitia lah bahasa mudah dia. Bahasa sains dia sebut penyelia mata pelajaran. Okey. Kena buat 3 kali. Sebab ada 3 sidang. Okey, jelas? Aisyah? Jelas Syah? Syah? Kena buat 3 kali. Tak boleh tukar? Tak boleh. Sebab dilantik hanya seorang sekolah, seorang sahaja PNP. Satu subjek, seorang sahaja. Tak boleh tukar. Bila kita tukar, dia punya kaedah, kawalan, asparatus, semua berubah. Jadi kita nak kawalan seorang sahaja. Okey. Yang lain, semua petugas luar. Contoh mana ya? Bilik persediaan. Bilik persediaan kita ada 2 saja. Kimia atas dengan biologi. Dengan biologi di tengah itu. Okey, mana tadi? Okey, makmal ni saya dah cakap lah. Jadi murid-murid sidang 1 dia akan terus pergi bilik karantin. Bilik karantin ni sebenarnya di Dewan Seri Bitara lah ya. Betul ke je ni? SEU Bitara. Bitara ke Bitara? Bitara kot. Okey, jadi yang inilah. Jadi kita tak nak jadi pelajar ni sidang 3 masuk, sidang 1, sidang 2 boleh balik ke asrama. Bila peperiksaan ujian amali ni diadakan? 1 bulan sebelum peperiksaan SPM. Tarikh tak ada. Semua orang tak tahu tarikh SPM. Cikgu Mia tahu tak tarikh SPM? Tak tahu. 1 bulan sebelum peperiksaan SPM. Tarikh tak ada. Cikgu doalah ya. Sebab kita tak nak tangguh you. Kalau kita tangguh, nanti bayangkan cikgu. Kita akan ajar 2 batch. Susah cikgu nak ajar 2 batch. Okey. Jadi, bilik lapor diri. Cikgu Halmi, siapa nak jaga bilik lapor diri? Okey, bilik lapor diri, saya cakap tadi kan, yang guna adalah, bilik lapor diri adalah sains, apa je sains dalam ni? Okey, sains
3, 4, biologi 1. Petugas daripada luar, PPD yang nentukan. Jadi sebab itu kita tak nak bilik makmal yang terlalu ramai sebab satu bilik lapor diri dia panggil BLP cikgu. BLP ni adalah bilik lapor diri. Bilik lapor diri 3 orang. Satu bilik 2 orang. Okey. Jadi pada tadi saya dah terangkan. Okey, ini pun dah terangkan. Okey, bilik kuarantin pun saya dah terangkan. Jadi bila habis contoh pada pukul 10 suku, pelajar sidang 1 terus pergi ke dewan. Okey, siapa yang jaga pun sama. Ada pengawas kuarantin, semua daripada luar. Yang daripada Sistar hanya daripada 2 bidang saja. Bukan 2 bidang. 2 petugas. Petugas pertama ialah PNP tadi. Penyelia mata pelajaran. 3 orang. Maksudnya kat sini KP lah. Fizik, kimia, biologi. Yang kedua, PA ataupun pembantu makmal. Pembantu makmal ini untuk kategori kita, kelayakan kita adalah 4 orang. Okey, 4 orang. Jadi nanti saya akan berbincang dengan Kak Hafsah. Kak Hafsah akan bagi nama. Kak Hafsah ada kat sini? Ada Kak Hafsah ya? Kak Hafsah kena ada lah sebab Kak Hafsah adalah ketua. Kak Hafsah kena bagi saya nama 3 orang. Seorang adalah Kak Hafsah. Jadi 3 orang ni bagi saya nama. Ini siapa yang nak menjadi, contohnya pembantu makmal ni, contohlah ya, buat pecah beaker. Mesti jatuh cikgu, mesti berlaku. Beaker ni mesti pecah, buka-buka pilih air, pressure tinggi, pecah. Dah lah eksperimen nak guna beaker kan. Jadi inilah pembantu makmal kena ada bantu. Jadi nak duduk kat mana? Kena duduk pada bilik persediaan. Okey. Ataupun buka-buka pilih tu tak keluar air. Maklumlah cikgu, budak-budak kita ni kurangkan jalankan amali. Buka-buka tak ada air. Ini kena ada pembantu makmal. Okey. Yang ni saya tak nak cerita lah. Ini semua daripada petugas-petugas luar. Ketua pengawas amali, bagi kita seorang. Siapa dia? Ini daripada luar. Encik Rozaini akan menentukan. Okey. Kemudian, pengawas amali pun daripada luar. Pengawas lapor diri daripada luar, 2 orang. Pengawas makmal peperiksaan, 2 orang. Kita ada 4 orang. Sebab 3, kuota dia 3 makmal, tambah 3, tambah lagi seorang. Kemudian semua daripada luar. Pengawas kuarantin pun daripada luar. Okey, hanya daripada sini adalah penyelia mata pelajaran yang wajib menjalankan ujian kawalan 3 kali sidang, 3 kali. Okey, dengan pembantu makmal. Okey. Okey, yang ni saya. Penyelia kanan saya lah sebagai guru kanan mata pelajaran. Jadi saya akan jadi penyelia. Okey, yang ini saya cakap tadi yang Aisyah tanya saya. Dia kata hanya seorang sahaja. Jadi saya anggap semua orang berpengalaman, ketua panitia kat sini semua yang kira hebat-hebat belaka. Jadi dia kena buat, dia dilantik sebagai penyelia mata pelajaran. Nanti kalau orang sebut PNP, cikgu tahulah itu adalah penyelia mata pelajaran. Okey. Kemudian pembantu makmal. Okey, untuk pembantu makmal kita minimal 2 orang. Jadi kita kat sini kita gunakan 3 makmal. Jadi kita menggunakan kimia 1, kimia 2, biologi 1. Okey. Jadi dekat sini sudah ada 3 bilik. Jadi 3 bilik tambah dengan seorang. Ini dia punya kuota juga. Jangan saya tanya. Jadi kita akan dapat 4 orang. Sebab itu saya tanya Kak Hafsah tadi, saya nak 3 orang. Sebab kuota dia adalah 4 orang. Minimal 2 orang. Ada sekolah-sekolah macam Hamid Han, Gunung Adil, dia guna 1 bilik, 1 makmal. Okey, jadi dia kuota dia 2. Okey. Okey. Yang ni saya mohon nak cakap blok alfa lah senang. Blok alfa tu adalah sains 3, sains 4, kemudian kimia 1, bio 1, bio 2, kimia 1, kimia itu blok alfa lah senang. 2 minggu apabila lembaga umumkan peperiksaan SPM, contohnya bulan tarikh dia contohlah 2 Mac. Jadi 2 Februari itu
akan berlaku ujian amali. Jadi 2 minggu tidak ada makmal ditutup. Jadi makmal ditutup. Jadi 3 makmal ni atau bukan 3 makmal, blok alfa maksudnya bilik lapor diri, tutup blok alfa tu, tutup semua cikgu. Carta, model, peta, simbol semua ini disimpan, cabut. Jadi kalau cikgu tengok kat sini makmal kimia 1, 2 dah. Contoh ini makmal kimia je rasa ni. Betul tak? Kak Syida. Ni makmal kimia 2 kot saya rasa ni. Kak Syida. Ada Kak Syida? Ada kan? Jadi cikgu tengok sini yang ni bolehlah cikgu. Ini kata-kata apa? Motivasi. Memang boleh lah. Carta ni tak boleh. Carta ni cikgu kena cabut lah. Okey. Ini pun kena cabut. Kalau benda tu susah nak cabut, okey, cikgu tutup. Jadi Kak Absah pastikan 2 minggu sebelum peperiksaan amali itu, semua langsir ni ditutup. Cikgu Mio, nanti saya sama dengan Kak Farah. Jadi tidak ada pergerakan murid di blok alfa itu. Semua kita seal. Tidak ada. Jadi tutup semua. Langsir-langsir semua tutup. Tutup. Okey, pada 2 minggu terakhir itu. Okay. Jelas je Kak Absah Kak Absah? Okey. Lagi apa saya nak cerita Okey. Ini tugas-tugas dia. Okey, ini saya lah penyelenggaraan saya tu. Menerima senarai awal. Jadi Puan Mazlina, ada Puan Mazlina kat sini macam murid pula saya ajar. Puan Mazlina ada? Puan Mio pula. Cik Mio? Ada? Penting ni nak cakap ke dia ni. Dia ada ni. Nanti dia tak faham pula ni. Mazlina left. Mio? Tunggu ni. Kenapa left terus? Tak ada line ke? Mazlina join balik. Mazlina, masalah lain ke Mazlina? Bateri. Okay, dia dengar baik-baik ni Mazlina. Ini penting, orang kuat ni. Okey. 1 bulan daripada peperiksaan ujian amali bertulis pula. 1 bulan. 1 bulan. Okey. Contohnya 1 Mac, contohlah 1 Februari. Okey, 1 Februari 2021 ni ujian amali. Maka 1 Januari, tapi 1 Januari cuti kan. Mana ada mungkin lah. Kita ambil 2 lah. Kita ambil 3 lah. Ni contoh lah. Syarif pun tak ada lagi 3 Januari, lembaga peperiksaan akan bagi senarai awal dalam SPPAT. Mazlina dia hebat ni, dia tahu ni. Puan Mazlina boleh Jadi Puan Mazlina tengok dalam SPPAT pada 3 Januari tu, ini contoh, tarikh tak tahu lagi, tapi 1 bulan, dia akan bagi senarai awal. Dia akan bagi dalam SPPAT tu, dia akan bagi senarai awal. Jadi contoh senarai awal tu yang mana yang ni. Ini contoh. Jadi saya bila Puan Mazlina akan muat turun, print out, dan saya akan berhubung dengan Kak Absah. Kak Absah pastikan dekat sini setiap makmal tu, 3 makmal tu, kimia 1, kimia 2, biologi 1, satu meja 2 orang. Betul tak? Satu meja kita akan buat 2 orang kat sini. Okey, ni satu meja kat sini adalah 2 orang, kedudukan dia macam tu, bersilang. Jadi kita hanya ada 16 calon satu sidang. Okey. Jadi nanti saya akan bagi Kak Absah kena berbincang dengan yang lain tu, pastikan ladung kena ada, jisim berselot kena ada, sel kering kena ada, wire penyambung kena ada sampailah kepada kepingan zinc. Boleh Kak Absah? Jadi dekat sini, peranan ketua panitia sangat penting. Cikgu Halmi, 1 bulan sempat ke nak beli barang-barang ni? Betul tak? Betul.
Betul tak Syah? Syah? Sempat ke? Mas, sempat Mas. Satu borang. Sebab itulah lembaga kami cakap, mana sempat nak beli 1 bulan, bayangkan berapa ribu sekolah nak sediakan senarai awal ni. Jadi peranan ketua panitia merancang. Tengok di SKP, amali-amali yang kemungkinan besar akan keluar. Jadi kalau cikgu tengoklah macam amali yang melibatkan yang mahal, tak wujud lah. Tak wujud. Jadi macam larutan, contohnya silinder penyukat. Saya ingat sekolah kita tak ada masalah ni, kan? Sekolah-sekolah luar tu ada masalah. Jadi cikgu, saya harap ketua panitia janganlah beli alat radas yang nilainya beribu-ribu sebab kita punya PCG dinaikkan. Okay, jadi cikgu pastikan makmal cikgu tu ada kelengkapan. Jangan contohnya beaker, tapi insyaAllah lah sekolah kita tak ada masalah. Okay, jadi ini 1 bulan. 1 bulan. Okay. Okay. Ya. Ya, Cikgu Dizul. Okay. Iya, betul. Cikgu Amir. Cikgu Amir, The Boss Gaurus. Salam 50, The Boss Gaurus. Ya, inilah peranan Kak Absah. Kak Absah mesti berhubung dengan penyelia mata pelajaran. Kak Absah dah tahu. Contohnya emitter berjulat 0 sampai 1 ampere. 1 bulan cikgu. Nak ambil pada makmal mana ni? Kak Absah sebagai ketua dia tahu. Yang ini mungkin ambil daripada makmal fizik. Ambil daripada makmal fizik, Kak Absah minta pada bantuan Amir dengan Fauzi. Okay, ambil daripada sini 1 unit. Jadi 1 meja ada 2. Saya tengok boleh kat sini. Ni. Kat sini, maksudnya murid kat sini, dia ada perlukan 1 emitter, 1 emitter. Jadi dah ada 2, 1 meja. Sebab dia panggil sebagai sidang. 1 set per calon. Maksudnya kalau 3 sidang tu tak payahlah tak 3. Okey, boleh faham Kak Absah jadi peranan, sebab itu saya cakap peranan ketua pembantu makmal sangat penting. Dia dah tahu mereka kat mana. Contohnya beaker 100 ml. Okey, jadi contohnya makmal sains tak cukup, boleh pinjam kepada makmal kimia. Tak cukup, ambil pada makmal fizik. Tapi kena ada tagging supaya nanti lepas ni tak terabur pula. Kita macam kenduri kendara. Kendara yang kita takut tu. Kenduri okey, kendara. Kendara yang masalah. Boleh Kak Absah Mana Kak Absah ni? Diam Okey cikgu, ini 1 bulan. Kemudian cikgu tengok dia tak melibatkan larutan. Ladung, jisim, sel kering, pemegang, emitter, benda-benda ni adalah alat radas saja cikgu. Okey, dia tak detail lagi. Ini 1 bulan. Okey, kemudian 2 minggu Puan Mazlina, tolong alert dengan Puan Mazlina 2 minggu sebelum peperiksaan ujian amali dalam sistem SPPAT juga, dia akan ada dipanggil sebagai arahan persediaan. Dia sudah lebih detail. Contohnya, bahan P. Contoh kita tengok contoh bahan P kat sini. Larutkan 117 gram pepejan natrium klorida ke dalam 1000 cm. Ya, betul ni yang buat ni. Kan? Sentimeter padu. Kan? Air suling campurkan, digoncang untuk mendapatkan larutan homogen. Larutan ini hendaklah dilabelkan larutan P. Jadi, pembantu makmal kena buat bahan Q, bahan P, bahan Q, bahan R, bahan S. Boleh Kak Absah? Ini 2 minggu. 2 minggu sebelum ujian bermula. Tadi 1 bulan. Sekarang ni 2 minggu. Dia sudah, lepas 2 minggu dia masuk dalam SPPAT, Puan Mazlina kena alert, print out bagi kat saya akan bagi out. Saya akan follow up dengan Puan Mazlina, Kak Absah. Sebab apa cikgu? Sebab kalau kita tengok tadi semua alat dan radas cikgu, mana ada larutan dah. Kerana
Dia akan keluar senarai akhir. Senarai akhir ini yang kena betul-betul elok. Ketika ini semua makmal ditutup, langsir ditutup, carta semua kalau tak boleh buang, cikgu tampal lah bagi nampak. Kerana di sini nampak. Murid ni kena ada larutan P, larutan Q, larutan R, larutan S. Rod carbon. Emitter tadi dia sudah lebih detail. 0.1 ampere dia punya scale dia, skala dia. Tadi kalau kita tengok tadi, skala tadi, kalau kita tengok emitter ada 4 jenis. Tapi bila dia senarai akhir tu 2 minggu, dia lebih detail. Dia lebih detail kat sini, nampak? Okey. Jadi sebab itu cikgu tu panitia kena merancang betul-betul dia. Merancang betul-betul. Kami tanya, sempat ke nak beli alat ni? Dia kata, ketua panitia kena merancang. Betul-betul. Merancang betul-betul supaya apa yang ada dalam DSKP itu, amali itu, itulah dia. Tapi cikgu fikirlah, tapi dia tak akan buat amali yang mahal-mahal. Bila guna ladung. Betul tak? Benda yang agak simple lah cikgu ni first time kan. Okey. Okey, jelas benda lagi ya. Saya rasa okey. Ini saya cakap tadi ya. Jadi untuk murid kita buat tiga sidang, biologi 1, kimia 1 dan kimia 2. Jadi murid ni ada 16. Contoh sidang 1, kimia 16, kimia 1 16, kimia 2 pun 16 sidang 1. Masuk pukul 8, 10 suku, habis sidang 2 pula masuk. Jadi murid kita 138. Jadi susunan dia macam mana? Sudah dia macam ni. Okey. Jadi ini radas dia lah. Ini kalau ikutkan LP, lembaga peperiksaan, dia mesti cross. Maksudnya 1.5 meter murid tu. Dekat sini, ini adalah dia punya label. Ini radas. Jadi murid tu berada di sini. Okey, murid tu berada di sini. Ini kalau kita tengok daripada top view lah. Okey, kemudian ini adalah satu atur. Kita hanya 16 je murid. Kita tak masuk 20. Sebab kita ada 8 meja. Jadi 8 meja, 8 kali 2, 16. Satu sidang 16. Okey. Nanti ini Cikgu Farah akan keluar. Ini adalah AG itu adalah angka giliran. Jadi kat pintu tu murid dah tahu. Okey. Apa lagi nak terang jadi nanti ini saya dah cerita tadi. Makmal kimia. Langsir ditutup 2 minggu terakhir tu ditutup, carta-carta ditanggal semua. Kemudian bilik persediaan, nanti yang ini nanti pastikan yang ada di sini ada penyelia mata pelajaran. Penyelia mata pelajaran kita ada 3 orang. Jadi kita ada 2 saja. Nanti cikgu akan olekit sendiri. Saya akan olekit kimia kat mana, fizik kat mana, biologi kat mana supaya lebih teratur. Dan di sini juga ada 4 orang pembantu makmal. Okey. Dan di sini juga akan berada petugas-petugas akan berada di makmal. Ini adalah bilik persediaan. Okey. Kemudian ni bilik lapor diri saya dah cerita tadi. Pada 7.45 sidang 1, murid mesti masuk lapor diri. Okey, lagi ini Dewan Seri Bintara. Kita guna dewan mudah. Okey, tak ada masalah. Jadi itu sahaja untuk taklimat pada pagi petang ni. Okey. Ya, saya. Dah selesai. Ya. Dia akan berada di kelas. Contohnya tadi mana jadual tadi? Lupa dah. Ni. Ya, nanti Cikgu Farah betul, Cikgu Farah akan buat tangga masuk dan tangga keluar. Okey, kita punya flow supaya murid tu contoh ya cikgu ya. Saya cerita lagi semula kita ada 3 sidang. Okey. 7.30 ni jadi yang panggil murid masuk ke lapor diri ini nanti Cikgu Farah akan buat jadual harian. Murid ni 7.30 dia masuk 7.45. Contohnya dia pergi ke makmal sains 3. Okey, kat sini dia ada petugas luar. Jadi 7.45 dia akan contoh makmal sains 3. Sains 3 ni akan pergi kepada
kimia 1. Okey, nanti Cikgu Farah akan buat lebih detail ya. Jadi pukul 7.45 dia masuk terus kepada mamal kimia 1. Jadi 10 suku ni habis, dia tak boleh play mana-mana. Dia kena masuk bilik kuarantin. Tempat kita adalah dia berada di Dewan. Okey, boleh Jadi murid sidang 2 ni, okey, dia boleh 10 suku. Tak perlulah dia berada di mungkin dia berada di kelas, stay sampai pukul 10.10, kemudian baru masuk pada bilik lapor diri. Dipanggil sebagai bilik lapor diri. BLD, bilik lapor diri. Okey, jelas? Ada lagi tanyaan? Kak Hafsah, okey? Bagus. Okey, lagi apa pertanyaan? Kita kalau tak ada pertanyaan, kalau cikgu tak nampak lagi, tapi itulah dia punya flow dia cikgu ya. Jadi kalau kita tengok kita ada dia punya flow je. Jadi cikgu nampak. Ni cikgu. Okey, satu sidang. Contohnya kita mula pada mamal 1. Okey, ini. Okey, biologi 1. Nampak. Okey, biologi 1 sidang pertama. Okey, sidang pertama dia mesti ada 16. Kak Hafsah dia dah ada dah Kak Hafsah. Nampak kat sini. Nama calon, angka giliran semua sudah ada. Lembaga peperiksaan. Okey, jadi dia tak ada masalah ke. So, nanti saya akan berbincang dengan Cikgu Farah selaku SU Amali untuk tampal dari segi flow murid tu daripada mana ke mana. Lain cerita tak ada apalah aku nak cerita lagi. Mio okey, Mio okey. Amir okey The boss Gaurus. Okey, itu sahaja untuk kita punya taklimat. Jadi kalau tak faham boleh tanya saya dalam masa 5 minit. Kita berkongsi. Ini 16 kita pakai 16 saja. Okey, kita pakai 16. Sebab kita ada 8 meja. Lain tak ada apa. Itu saja. Kak Hafsah ada pertanyaan nak tanya? Ini saya. Okey. Rosak apa tu, Mas? Bocor. Bocor dekat sinki. Ya, kat mana? Kat sini. Okey. Dia tu. Okey, tak apa. Okey. Okey, nanti boleh. Nanti saya akan bincang dengan Kak Hafsah. Kak Hafsah akan keluarkan satu mungkin surat untuk cikgu-cikgu nak buat laporan. Nanti boleh Kak Hafsah jadi dari situ nanti saya akan tengok untuk penyelenggaraan. Okey. Okey, lagi cikgu? Okey, boleh. Okey. Okey. Boleh. Tak perlu. Ya, betul. Sebab dia hanya sediakan 1 bulan sebelum tadi. 1 bulan cikgu kalau memang tak sempat. Jadi cikgu tengok di SKP, agak benda tu macam perlu, cikgu beli. Okey, boleh Mas okey, tak perlu. Cikgu boleh habiskan. 1 bulan. Okey, lagi? Cikgu Rizul ada? Bagus. Bila nak keluar Didik TV tu? Tahniah. InsyaAllah. Saya memang galak cikgu-cikgu bahawa saya ni proaktif lah. Tahniah. Cikgu Aisyah okey Cikgu Aisyah? Okey, bagus. Jadi itu sajalah taklimat kita pada petang ni. Terima kasih yang hadir. Jadi saya akan bagi link YouTube. Jadi yang belum hadir, masuk lambat ke apa, tak faham, boleh tengok pada link YouTube kan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.